Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata syarih Al-Syeikh Mahmud Samman Al-Farlisi Al-Azhari rahimahullah ta'ala. قال المصنف رحمه الله تعالى وكذا يستحيل عليه تعالى بألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته أو يكون له مماثل في ذاته أو في صفاته أو يكون معه في الوجود مؤثر fi fi'lin minal af'ali. Artinya, arti kata musannif, dan demikian lagi mustahil atasnya, atas Allahnya tu rujuk Allah dah. Nya tu asalnya dhamir, aik dhamir ni rujuk belakang, ni rujuk depan. Jadi nya tu nya sya'an, Allah tu nya dah tu. Yang ni demikian lagi dengan makna seperti mana mustahil atas Allah Ta'ala itu tidak qiyamuhu Ta'ala binafsihi. Begitu jugalah mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala itu, bahawa tiada ada ia Allah esa. Allah Ta'ala tidak esa. Esa lawan tidak esa. Esa kena kepada tidak berbilang. Tidak berbilang itu nama lain bagi tidak esa lah. Tidak berbilang, tidak esa lah. Esa tu tidak berbilang. Dah kalau berbilang, dia panggil tidak esa. Dan bahawa tiada seperti bahawa ada ia Allah bersusun. Itu dia panggil, nak taswirkan kepada alla yakuna wahidan. Lagu mana kata Allah Ta'ala itu tidak satu, iaitu bahawa ada ia Allah bersusun pada zatnya, zat Allah. Bersusun makna murakkab lah. Zat Allah ni, kalau dalam kitab inilah kitab Usuluddin, dia tu detail. Allah Ta'ala tidak berdaging, tidak bertulang, tidak berurat, tidak itu, tidak ini, nak kata tidak bersusunnya zat Allah Ta'ala. Tapi yang dia kata begitu tu pada sifat mukhalafah lil hawadith lah. Syekh Utariq Bogor rahimahullahu ta'ala, dia kata Allah Ta'ala zat dia tidak berdaging, tidak bertulang, tidak itu, tidak ini. Detail satu muka surat. Dia kata Allah Ta'ala tak sama makhluk. Di sini Allah Ta'ala tidak bersusun. Makna ni ternafinya kan mutasil pada zat.
atau ada baginya bagi zat itu yang menyamai pada zatnya Allah. Ada yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Bila serupa dengan zat Allah Ta'ala, mana serupa dari sudut ketuhanan Allah, itu mustahil. Atau pada sifatnya, yakni atau pada zat, yakni ada baginya bagi Allah yang menyamai pada sifatnya sifat Allah. Itu kamun fasil pada sifat. Dah mana kamutasi pada sifatnya. Jadi kamutasi pada sifat masuk sekali lah. Iaitu kamutasi pada sifat dengan sekira-kira bahawasanya sifat Allah itu tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat, bahkan satu belaka. Tu atau ada serta Allah Ta'ala itu di dalam wujud yang memberi bekas, yakni ada pada realiti itu muathir, memberi bekas sebagai memberi bekas ketuhanan sama macam Allah. Itu mustahil. Jadi bila ternafinya perkara tersebut menunjukkan asa Allah pada perbuatan. Bila ada muathir yang lain selain daripada Allah Ta'ala, maka terfikirlah bahawasanya muathir itu pun beri bekah benda yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Dan dia akan memberi bekah kepada benda yang Allah Ta'ala tak beri bekah. Memberi bekah tu ta'aluk pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Satu perbuatan, yakni mana-mana perbuatan daripada segala perbuatan. Perbuatan di sini, perbuatan di sini boleh kena pada perbuatan masdari, boleh kena pada perbuatan ma hasala bil masdar. Yang ni kalau kita rujuk kepada masdari dengan makna nak mencipta sesuatu benda itu tidak perlu kepada pembuatan orang lain selain Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sahaja yang buat. Tengah proses buat tu perbuatan masdari. Perbuatan ma hasala bil masdar pula kita lah, dia panggil ciptaan, dah siap dah. Bila dah siap dah bentuk manusia, bila dah siap dah bentuk tiang, bila dah siap dah bentuk jin, siapa muathir? Allah saja. Bila dia dah buat perbuatan masdari, hasilnya perbuatan ma hasala bil masdar. Duk tengah buat, tu dia seorang juga. Hasil pun seorang dia juga. Bila jadi dah benda tu, dia pun daripada Allah Ta'ala, bukan daripada orang lain. Tak ada orang lain dengan Allah Ta'ala buat perbuatan masdari dan menghasilkan ma hasala bil masdar. Tidak. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, qala syarihu, telah berkata oleh syarih kitab kita ni, bermula inilah yang menafikan wahdaniyah. Bermula ini mana? Ini kata musannif itulah yang dia kata bahawasanya yastahilu alaihi ta'ala wa kadza yastahilu alaihi ta'ala bi alla yakuna wahidan bi ay yakuna murakkaban ila akhirih. Itu yang menafikan wahdaniyah, yakni yang menafikan wahdaniyah iaitu asa Allah Ta'ala. Nuktah. Dan lafaz ba itu, ba pada kata bi ay yakuna murakkaban tu bagi taswir nafi juga, yakni nafi jua. Mana? Iaitu taswir bagi kata alla yakuna wahidan, bukannya taswir bagi manfi, iaitu yakuna wahidan. Nafi kena kepada la yakunu wahidan, manfi kena kepada yakunu wahidan. Jadi taswir dia ayyakuna murakkaban, bahawa adalah zat Allah itu murakkab. Itu taswir mana? Taswir bila kata Allah Ta'ala tidak esa lah. Kalau Allah Ta'ala esa, tidak ada taswir bi alla yakuna murakkaban, bi ayyakuna murakkaban, tak ada lah. Sebab bila kata bi ayyakuna wahidan, mana zat Allah tak bersusun. Tapi taswirnya ayyakuna murakkaban, bersusun, mana taswir bagi nafi, iaitu la yakunu wahidan, Allah Ta'ala tidak esa. Maka tiada bagi Allah Ta'ala bersusun pada zatnya, zat Allah, atau pada sifatnya, sifat Allah, tidak ada. Atau baginya, bagi Allah itu yang menyamai pada keduanya, zat Allah dan sifat. Jadi tak bersusun pada zat, pada zat tu maklum. Dengan makna Allah Ta'ala tidak boleh terima kerak, tidak boleh terima belah, tidak boleh terima
terbang. Sebab Allah Ta'ala, Allah datang hujan ni. Sebabnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat dia bukan bersusun. Jadi dia tidak terima belah kerat. Dia tidak terima kerat, tidak terima belah, tidak terima tebak, tidak. Tu. Adapun dari sudut sifat pula Allah Ta'ala itu kan mutasil, dengan makna sifat Allah Ta'ala bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bahkan satu belaka. Sebab tu moleknya ma'ani itu terjemah ma'apa. Sebab menunjukkan kepada satu sifat. Dengan satu sifat itu hasillah thamaratu sifat. Dan hasillah ta'aluk sifat yang banyak. Dan tiada sertanya serta Allah pada wujud itu memberi bekas pada esa Tuhan perbuatan daripada segala perbuatan. Dan tiada sertanya serta Allah Ta'ala itu pada wujud yang memberi bekah. Tiada serta memberi bekah pada wujud pada esa perbuatan, pada esa satu perbuatan, yakni menunjukkan pada esa pada mana tu? Pada satu, bukan pada esa, pada satu. Pada tu alih dia tu padalah, esa tu satu. Memberi bekah pada satu perbuatan daripada segala perbuatan. Tak ada muathir yang memberi bekah pada satu perbuatan sama macam Tuhan, tak ada. Itu kan munfasil lah. Itu pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad tidak ada kan muttasil. Kalau kan muttasil, ditaswirkan bahawasanya ada syarik lain bersekutu dengan Allah, berkongsi dengan Allah untuk cipta satu bekas, untuk cipta satu bekasan, untuk cipta satu perkara yang sama. Itu tidak boleh, kerana dua yang muathir tidak boleh beri bekah kepada satu perkara. Bahkan dua muathir mesti beri bekah pada dua perkara. Jadi kam muttasil yang pada af'al yang ternafinya ialah Allah Ta'ala berkongsi dengan orang lain untuk buat satu benda jawafiri. Adapun kam muttasil yang sabit ialah Allah SWT, semua perbuatan Allah SWT. Langit, bumi ini semua kembali kepada Allah Ta'ala. Itu pun kam muttasil juga, tapi itu sabit. Dan bermula barang yang dibangsakan daripadanya, daripada perbuatan tu bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, maka hanya sungguhnya ia barang yang dibangsa daripadanya bagi yang lain tu. Itu dengan jalan usaha juga. Makna apa? Makna perbuatan tu ada tak selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Ada. Tapi perbuatan Allah Ta'ala itu beri bekah. Perbuatan manusia ataupun makhluk ni tak beri bekah. Lepas tu usaha je. Kudrat kita Allah Ta'ala beri kekuatan, tidak beri bekah. Yang beri bekah Allah Ta'ala sahaja. Dah kita buat ni, ini sebagai usaha sahaja. Usaha nak potong buah, tak potong. Tadi usaha nak sembelih kijang tu, tiba-tiba dah sembelih, dah pisau dah tajam dah, tak terpotong. Tu bukan kehendak Allah Ta'ala nak berlaku. Usaha dah baca kitab apa semua, rupa-rupanya baca kitab habis dah, masuk exam lupa semua. Tu ya tu bila. Ikut adab mustahil lah, sebab kita dah usaha dah, masuk apa semua, tiba lupa. Apa? Sebab kehendak Allah Ta'ala bagi kita lupa tu agak dah. Kita usaha dah. Tu. Dan iaitu usaha tu ta'aluk kudrat hamba dengan maqdur. Ni tak ada lelaki Datuk Najib ni. Ta'aluk kudrat hamba ini berkaitnya kudrat hamba itu dengan maqdur, dengan suatu yang bawah kuasa dia. Yang mampu dibuatlah maqdur ni. Ta'aluklah maqdur ni muta'allaq dia. Maqdur ni muta'allaq dia. Ta'aluk hamba, kudrat hamba ta'aluk. Kerana kudrat hamba berkait dengan sesuatu yang di bawah muta'allaq dia. Buat sesuatu lah, maqdur ni muta'allaq dia. Jadi dia buat juga, cuma tak beri bekah.
Jadi kudrat hamba ni dia bertakluk juga dengan sesuatu, berkait juga dengan sesuatu, cuma tak beri bekah. Ta'aluk Allah Ta'ala, kudrat Allah Ta'ala, dia itu buat sesuatu, kait dengan sesuatu dan beri bekas. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka apabila menghendaki hamba akan suatu perbuatan daripada segala perbuatan, niscaya menjadi Allah padanya pada perbuatan tu kudrat yang menyertai bagi perbuatan itu, perbuatan hamba. Dia kata apabila menghendaki hamba akan suatu perbuatan, bila hamba ni nak buat sesuatu, contohnya nak buat nasi goreng ke, nak potong buah ke, apa-apalah daripada segala perbuatan, niscaya menjadilah Allah Ta'ala padanya pada perbuatan hamba itu kudrat yang menyertai bagi perbuatan itu, perbuatan hamba, ataupun menjadilah Allah Ta'ala padanya pada hamba itu. Pada hamba lah. Allah Ta'ala menjadikan kudrat yang menyertai bagi perbuatan itu. Jadi bila hamba tersebut nak buat sesuatu benda, sesuatu perkara yang berkaitan dengan perbuatan, Allah Ta'ala pun ciptalah kekuatan ataupun kudrat tersebut pada hamba tersebut. Makna apa? Makna hamba ni usaha nak buat tu, dia berkehendak dah, dan dia pun nak lakukan benda tersebut. Bila nak lakukan benda tersebut, Allah Ta'ala memberikan dia sifat kudrat yang menyertai kepada perbuatan tersebut. Cumanya kudrat hamba itu tak beri bekah. Kudrat Allah Ta'ala itulah yang beri bekah. Kudrat Allah Ta'ala pun ada waktu itu, dan dia beri kudrat manusia pada waktu itu. Kudrat hamba pada waktu itu beri juga, tapi kudrat manusia tak beri bekah. Kudrat hamba, kudrat Allah Ta'ala waktu itu beri bekah. Dia kena menyertai, tak boleh lambat sesaat, tak boleh cepat sesaat. Sebab kalau lambat sesaat, mana seolah-olah sesaat yang lambat tu, sesaat tu hamba sendiri beri bekah. Kalau sesaat lambat, contohnya ini nak perbuatan sesaat yang lambat, makna sesaat yang lambat, sesaat itu seolah-olah hamba yang beri bekah. Dan tak boleh cepat sesaat. Kalau kudrat Allah Ta'ala cepat sesaat dengan perbuatan hamba, makna tergagah sesaat tu daripada makhluk tu tergagah sesaat. Tak jadi ya. Kalau tergagah sesaat jadi Jabariyah. Kalau beri bekah sesaat jadi Qadariyah. Kalau menyertai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kudrat Allah Ta'ala memberikan hamba kudrat, memberikan hamba tersebut kudrat, dan kudrat Allah Ta'ala bagi kudrat tersebut kepada hamba tu punya kudrat tak beri bekah, Allah Ta'ala beri bekah. Jadi kalau lambat sesaat yang lambat tu mana? Lambat sesaat ni, kalau Allah Ta'ala cipta perbuatan tu lambat sesaat, maka sesaat yang terdahulu tu, mana tu perbuatan hamba beri bekah. Jadi Qadariyah. Ataupun dia cepat sesaat. Ta'aluk kudrat Allah Ta'ala berlaku cepat sesaat. Ta'aluk kudrat hamba tu lambat sesaat. Jadi yang sesaat ni tergagah hamba tergagah sesaat, kemudian baru jadi usaha balik. Dah kan itu. Dia kena menyertai. Tu dalam kitab apa tu? Al-Khulasah apa nama dia? Tu dia bahas detail tu. Tu dia bahas detail, berasak kepala otak. Dia cerita tentang ta'aluk kudrat hamba dengan ta'aluk Allah Ta'ala. Ta'aluk kudrat Allah Ta'ala macam mana menyertai dengan ta'aluk kudrat hamba untuk menghasilkan suatu perbuatan yang ikhtiari. Tu panah, berasak kepala otak. Tu kalau baca tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, bermula yang dikehendaki itu, maka iradat hamba itu, bermula yang dikehendaki itu, maka mendatang hujan ni, musim hujan lah ini. Maka apabila menghendaki hamba akan suatu perbuatan, bermula yang dikehendaki,
Bermula ya Allah, dan menjadi ya Allah akan demikian perbuatan itu. Jadi Allah Ta'ala memberikan kudrat pada hamba dan Allah Ta'ala menjadikan perbuatan tersebut. Mana serta berlaku. Tidak lambat saat, tidak cepat saat. Bermula yang dikehendaki itu, maka iradat hamba itu sebab pada mengadakan Allah Ta'ala. Murak lah dia panggil. Bermula yang dikehendaki itu, yakni bermula muraknya ialah maka iradat hamba itu sebab pada bermula yang dikehendaki itu, dikehendaki murak lah sini. Maka iradat hamba itu, yakni kehendak Allah hamba itu sebab pada mengadakan Allah Ta'ala, yakni sebab pada Allah Ta'ala menjadikan perbuatan tersebut. Sebab je, bukannya wajib ni. Bukan kata kalau iradat hamba itu berlaku Allah wajib buat, dah, bukan. Sebab musabab saja. Jadi kalau iradat hamba nak buat benda tu, dia pun nak buat dan buat, Allah Ta'ala bagi kudrat pada hamba tersebut dan Allah Ta'ala menjadikan perbuatan tersebut. Terjadilah. Tapi boleh tak kalau hamba tersebut dia berkehendak tapi tak jadi? Boleh. Kehendak dah nak potong dah asal pisau dah, potong-potong tak jadi. Makna tak menyertai lah Allah Ta'ala untuk menjadikan perbuatan tersebut, maka tak jadi. Walaupun ada kudrat pun tak jadi. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak kehendak dan tak buat perbuatan tersebut terjadi, terhasil. Tak jadi. Bermula kudrat dan perbuatan itu beserta keduanya, kudrat dan perbuatan. Dia serta, dia bukannya lambat sesaat dan cepat sesaat. Kalau lambat sesaat makna kalau lambat sesaat maknanya ada yang beri bekas selain Allah Ta'ala sesaat tu. Kalau cepat sesaat pula makna tergagah hamba sesaat. Sebab takluk kudrat Allah Ta'ala cepat sesaat. Makna ada yang tergagah sesaat. Tak ada tergagah apa. Dia menyertai. Kalau Allah Ta'ala izin dan kehendak untuk berlakulah perbuatan tu. Ni tak ada dalam Aqidatun Najin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Wa kadha yastahilu alaihi ta'ala al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in minal alami. Tu ala mungkin wa ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi. Tu wa ijadu, betul lah, atah pada al-ajzu an mumkinin ma wa ijadu syai'in minal alam ay yastahilu alaihi ta'ala ijadu syai'in minal alami ma'a karahatihi liwujudihi ay adami iradatihi lahu ta'ala أو مع الذهول أو الغفلة أو بالتعليل أو بالطبع. وكذا يستحيل عليه تعالى الجهل وما في معناه بمعلوم ما والموت والصمم والعمى والبكم. Itu panjang. Kata musannif rahimahullah, arti kata musannif, dan demikian lagi mustahil atasnya, atas Allah Ta'ala lemah daripada mungkin barang mungkin ada ia mungkin ia barang. Kita dah katalah Aqidatun Najin 3 benda mungkin ma ni. Apa? Iaitu pertamanya ialah perkara berkaitan dengan usaha manusia, iaitu perbuatan makhluk manusia. Allah Ta'ala kalau lemah untuk bertakluk dengan dia, maka lemahlah Allah Ta'ala. Itu juga perkara yang berkaitan dengan adat. Contoh makan, kenyang, minum, hilang dahaga, selimut, hilang sejuk dan sebagainya. Yang berkait dengan adat ni Allah beri bekas, bukan adat tu sendiri, dan boleh bercanggah dengan adat. Yang ketiga tak ada kaitan dengan dua ni, iaitu contoh penciptaan bumi, langit, matahari, bulan. Itu pun mungkin. Jadi 3 ni tu dalam Aqidatun Najin. Sini tak hurai lah kot. Tu ya. Lepas tu kita boleh muqabalah, kita baca kitab kecil ni boleh ingat Aqidatun Najin sebut apa. Tu cantik tu. Itulah dia nak tu. Faham lah tu. Kemudian kata musannif, dan mengadakan sesuatu daripada alam serta bencinya Allah bagi mengadakan. Karahah lawan bagi iradah, dia panggil apa? Dia bukan ziddain, bukan. Dia panggil adam malakah.
Iradat lawan karahah tu adam malakah. Iradat bersifat dengan sifat berkehendak. Bila Allah Ta'ala sabit sifat berkehendak, Allah boleh berkehendak. Lepas tu lawannya tidak berkehendak. Tidak berkehendak tu karahah, tu adam malakah. Sifat iradat ja'alah malakah. Lain pada sifat iradat, pada sifat mani semua wujudi belaka. Diddain. Udrat lawan lemah, diddain. Ilmu lawannya jahil. Kemudian apa nama tu, hayat lawan mati. Kemudiannya samak lawan bisu, samak lawan tuli. Tu basar lawan buta, perkata lawan bisu. Tu semua wujudi belaka. Kecuali sifat iradat saja, dia punya lawan dia adam malakah. Adam malakah. Adapun Mu'tazilah, Mu'tazilah dia ni lah, sifat kudrat pun adam malakah, ilmu pun adam malakah, basar, samak, kalam pun adam malakah, semua adam malakah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bagi mengada, artinya ketiadaan kehendaknya Allah, ketiadaan kehendaknya baginya, bagi mengadakan itu oleh Allah Ta'ala, gitu. Atau serta lupa, atau lalai. Lupa tu az-zuhul, ghaflah tu lalai. Ada tafsir dah dalam kitab Aqidatun Najin, ada 3 pandangan kan. Pandangan pertama kata az-zuhul wal ghaflah tu sama. Pandangan kedua mengatakan zuhul lebih akhas daripada ghaflah. Pandangan kedua mengatakan ghaflah lagi khusus daripada zuhul. Ada yang mentakrifkan dua zuhul dengan zuhul dengan ghaflah dari sudut hilang sesuatu, sama ada sebelumnya mengetahui dulu ke ataupun tidak. Kalau hilang, pom hilang. Tetapi terdahulu tahu, dulu tu tahu, cuma sekarang hilang. Tu lupa tu. Tapi kalau lalai hilang, hilang mutlaqan. Sama ada dulu pernah tahu ke atau dulu tak pernah tahu. Kalau nisyan tu ada juga perbahasan dari sudut hilang pada kuwatun mudrikah tapi masih kekal hafizah. Ada yang hilang mudrikah dan mutlak, sama ada hilang hafizah ke tak hilang hafizah. Dan nisyan pula hilang dua-dua, mudrikah dengan hafizah hilang belaka. Tu semua mustahil atas Allah Ta'ala. Lepas tu dia hurai pula kan. Dia hurai kata ghaflah, zuhul, nisyan ni, ini kena pada sifat ilmu lawannya. Sebab dia kata tak mengetahui, hilang sesuatu pengetahuan. Yalah, kalau ternafinya ada sifat ilmu, maka ternafi iradat. Tu dia panggil ternafinya lawan bagi sifat iradat bil wasitah, dengan wasitah. Boleh tengok Aqidatun Najin, kita faham lah kau dah. Tak buang masa. Atau lalai, atau dengan ilat. Ilat ni moleknya baca tamar butah lah. Atau dengan tabiat. Tabiat ilat tanpa perlu syarat, tanpa perlu manik. Kalau tabiat perlu syarat, perlu manik. Perlu syarat, ternafi manik. Dan demikian lagi mustahil atasnya, atas Allahnya tu kena pada Allah dah. Jahil. Jahil moleknya hijau macam biasa, sudahlah. Tak payahlah puya tu, tapi tak apa, ni jauhi. Dan barang yang pada maknanya makna jahil. Makna jahil. Apa makna jahil? Kita dah bahas dah. Jahil murakkab, jahil basit, kemudian zad, syak, waham, kemudian ilmu nazari, ilmu badihi, ilmu kasbi, ilmu daruri. Semua tu mustahil, jahil bagi Allah Ta'ala. Itu semua pada makna jahil. Dengan maklum barang, maklum ada ia barang. Apa maklum ada barang? 3. Wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Itu semua Allah Ta'ala tahu belaka. Itu maklum. Betul? Dan mati, dan tuli, dan buta, dan kelu. Kelu juga. Qala syarihu rahimahullah. Ini kata musannif. Dia kata wa kadza yastahilu ila akhirih. Masuk pada menyatakan segala yang menafikan segala sifat ma'ani nuqtah, yakni baqi sifat ma'ani lah. 7 tu.
Maka yang menafikan kudrat itu, iaitu yang menafikan kudrat lemah, dia panggil kudrat itu merujuk kepada tidak lemah sebagai dalalah iltizamiyah. Tu kena ingat. Kalau sifat salbiah, kidam lawannya itu, kidam tu tuju kepada tak baharu, itu dalalah mutabaqiyah. Kudrat menunjukkan tak lemah, iradat menunjukkan tak berkehendak. Apa nama tu, penghidup lawannya menunjukkan tak mati. Tu dalalah iltizamiyah. Intaha okay, hidayatul mutafakirin pun ada juga. Kita Arab pun ada. Sebab dia tak tunjuk direct. Bukan kata ada sifat kudrat pun belum tidak lemah. Dia tak tunjuk direct. Sebab sifat, makna itu sifat yang ada. Dia bahas dulu, gonggang. Lepas tu faham ni. Bila faham ni, maka fahamlah kata Allah tak mati, Allah tak lemah, Allah tak terpaksa, tak tergagah dan sebagainya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lemah tu daripada barang mungkin ada ia barang. Apa-apalah, iaitu perkara mungkin yang barang ada ia ni mungkin yang tiga tadi. Dan iaitu lemah satu sifat yang maujud. Maujud dia ada. Yang berdiri, yakni ada ia maujud, ia lemah dengan seorang yang lemah. Kalau seseorang tu lemah, dia ada sifat lemah. Sifat lemah tu wujud. Yang tiada dapat sertanya, serta lemah itu mengadakan. Ni mengadakan dan meniadakan noktah. Jadi sini untuk Tuhan lah. Cuma seorang tu dia panggil mana-mana orang yang lemah, dia ada sifat lemah. Sifat lemah tu wujudi. Tu ya. Dan yang menafikan iradat, iaitu mengadakan suatu daripada alam atau meniadakan adam. Ada kalanya serta bencinya Allah yang akliyah. Apa? Bencinya yang akliyah tu qaid bagi benci. Mana? Iaitu bencinya yang akliyah, yang bangsa akal tu, iaitu ketiadaan berkehendaknya Allah bagi yang demikian mengadakan sesuatu daripada alam atau meniadakan alam. Allah Ta'ala tak mahu. Tu dia tafsir tu, mengada atau meniadakan tu. Tu demikian itulah. Noktah. Ini benci. Kalau apa? Benci. Ada kalanya serta benci yang akliyah, iaitu berkehendak bagi yang demikian itu, iaitu berkehendak, ketiadaan berkehendaknya Allah bagi demikian mengadakan atau meniadakan. Apa dia kata benci yang akliyah? Sebab nak tolak benci yang bangsa syar'i. Mana benci yang bangsa syar'i? Iaitu benci kata hukum makruh hak syarak tu, iaitu ma la yuthabu ala fi'lihi, betul tak? Ma la yu'aqabu ala fi'lihi wa yuthabu ala tarkihi. Tapi wa yuthabu ala tarkihi tu kalau tinggal lillahi ta'ala lah, benda makruh atau benda haram, kalau tinggal kerana Allah Ta'ala dapat pahala. Tapi wala yu'aqabu ala fi'lihi, tidak disiksa bagi orang yang buat dia. Tu karahah, benci syariat. Ni yang akliyah. Yang bangsa akal, dengan mana benci, dengan mana tak mau buat. Tu. Tu dah sabit semalam dah kita teraji. Iaitu apa tadi? Dan iaitu mana tadi? Dan bermula ini iradat. Bermula ini benci yang akliyah ni, menafikan umum ta'aluk iradat. Kita dah kata dah, kita bahas berkenaan dengan tidak berta'aluknya iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa? Allahumma salli ala Muhammad. Benci dengan makna tak kehendak ni. Tak kehendak ini, sifat tak kehendak ini menafikan umum ta'aluk iradat Tuhan, bukan menafikan iradat pada zati tak. Iradat Tuhan masih ada, cuma bila kita kata benci, makna Allah tak kehendak. Bila kata Allah tak kehendak, makna sebahagian daripada alam ni, ataupun sebahagian sesuatu daripada alam ni, ataupun keseluruhan alam ni tak berada di bawah ta'aluk iradat Tuhan.
Bila tak berada di bawah ta'aluk iradat Tuhan, maka dia menafikan umum ta'aluk iradat. Mana iradat Allah masih ada, cuma dia tidak umum meliputi semua perkara. Mana ada yang terlepas daripada ta'aluk iradat Tuhan. Itu mustahil. Tu. Dia tidak menafikan diri iradat Tuhan. Yang menafikan diri iradat Tuhan, ilat dan tabiat saya akan datang. Itu memang menafikan iradat Tuhan tu. Sebab ilat ni bila kata Allah ada, alam ada, pum sekali. Maka tak ada. Allah Ta'ala nak kehendak apa lagi? Dah ada dah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan iaitu menafikan umum ta'aluk iradat tu mustahil kerana tiada jatuh, yakni tiada berlaku pada milik Allah Ta'ala itu, melainkan barang yang menghendaki ia Allah akan barang. Yakni semua perkara dalam miliknya ini Allah Ta'ala kehendak belaka, tak ada yang terlepas daripada kehendak Allah. Mustahil walaupun satu perkara daripada alam ni. Bersalahan benci yang syar'iyah, dan iaitu benci yang syar'iyah, tuntut tinggal suatu tuntut yang ketiadaan putus. Maka iaitu suatu tuntut tinggal suatu tuntut yang ketiadaan putus tu tiada menafikan ia karah syar'iyah ni akan demikian itu umum, yakni akan demikian umum ta'aluk iradat tu, tak ada, bahkan harus. Karahah syar'iyah ni di bawah ta'aluk iradat Tuhan, bukan kata makruh, bahkan haram sekalipun. Cuma nak nisbah pada perkara yang dilarang pada Allah Ta'ala haram ni, tu jahat adab lah. Tu ya, cuma i'tiqadnya memang semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kerana bahawasa yang dibenci pada syarak dan yang haram keduanya, yang haram daripada kerana bahawasanya yang dibenci pada syarak dan yang haram itu, yang dibenci ni kena pada makruh, yang haram pun benci juga, cuma dia panggil haram. Keduanya yang dibenci dan yang haram itu dikehendaki Allah Ta'ala belaka, kerana tiada lazim antara iradat dan amar, yakni tiada lazim, yakni tiada muafakatlah antara iradat dan amal menurut Ahlussunnah. Ahlussunnah kata suruhan Tuhan dengan kehendak Tuhan tak lazim, tak sama. Dia panggil umum khusus min wajhin kan. Yang semalam Aqidatun Najin sebut umum khusus min wajhin, dengan makna boleh jadi Allah Ta'ala kadang-kadang kehendak dan kadang-kadang suruh. Allah Ta'ala boleh jadi kadang-kadang suruh tapi tak kehendak. Boleh jadi Allah Ta'ala tak suruh tapi Allah kehendak. Boleh jadi Allah Ta'ala tak suruh dan Allah Ta'ala tak kehendak. Bolehlah keempat. Umum khusus min wajhin. Tu dah sebut Aqidatun Najin. Maka terkadang menghendaki Allah Ta'ala akan suatu dan menyuruh ia Allah dengan suatu, seperti iman segala anbiya. Allah Ta'ala suruh para Nabi beriman dan Allah kehendak mereka beriman, dan segala mukmin. Nuktah yang kedua pula, dan terkadang tiada dikehendaki ia Allah akan barang, dan tiada menyuruh ia Allah dengan barang. Suatu lah dengan suatu, seperti kufur pada hak mereka itu anbiya dan orang mukmin yang tersebut itu. Allah Ta'ala tak suruh dan tak kehendak. Allah Ta'ala tak kehendak mereka tu kafir dan tak suruh mereka tu kafir. Yang ketiga, dan terkadang tiada menghendaki ia Allah akan suatu dan menyuruh ia Allah dengan suatu, seperti iman mereka yang telah terdahulu pada ilmunya Allah bahawa tiada beriman ia mereka itu, seperti Abi Jahal dan Fir'aun dan Namrud, dan lain daripada mereka itu Abi Jahal, Fir'aun dan Namrud. Allah Ta'ala dia kata apa? Allah Ta'ala tak kehendak mereka ni kufur, dan Allah tak suruh mereka kufur, tapi Allah kehendak mereka kufur. Yang terakhir, dan terkadang tiada menghendaki ia Allah akan suatu dan menyuruh ia Allah dengan suatu, seperti iman mereka yang telah terdahulu pada ulang balik. Dan terkadang menghendaki ia Allah akan suatu dan tiada menyuruh ia Allah dengan suatu, seperti kufur pada hak mereka itu Abi Jahal, Fir'aun dan Namrud yang tersebut itu. Allah Ta'ala kehendak tapi tak suruh. Itu apa? Kufur. Yang tadi itu beriman. Yang tadi itu Allah Ta'ala tak kehendak tapi suruh, iaitu beriman.
Allah Ta'ala tak kehendak, tapi suruh mereka beriman. Tapi Allah tak kehendak mereka beriman. Dan kadang-kadang Allah Ta'ala tak suruh mereka kufur, tetapi Allah Ta'ala kehendak mereka kufur. Iaitu puak Abi Jahal, Fir'aun dan Namrud. Itu umum khusus min wajhin. Dah diterangkan dalam Aqidatun Najin panjang lebar. Dan ada kalanya serta lupa. Itu ataf kepada mana? Ataf pada kata atas tadi tu. Yang kata ada kalanya benci tadi tu. Mana tadi? Tu atas tu. Dia kata tadi kan. Mengadakan suatu daripada alam atau meniadakan dia, ada kalanya serta bencinya yang akliyah. Ni sini atas sini. Dan ada kalanya serta lupa atau lalai daripada yang demikian itu. Demikian mana? Dia dah rujuk dah. Demikian itu, demikian mengada atau meniadakannya, meniadakan alam. Noktah. Az-zuhul, iaitu az-zuhul, ketiadaan mengetahui dengan suatu serta terdahulu mengetahui dengan dia dengan suatu. Ini az-zuhul. Ini atas pandangan kedua yang mengatakan az-zuhul akhassu minal ghaflah. Zuhul lebih khusus daripada ghaflah. Mana umum khusus mutlak. Semua zuhul itu ghaflah, tak semua ghaflah itu zuhul. Sebab zuhul kena kepada tak mengetahui, yakni hilangnya sesuatu maklumat hal keadaan sebelumnya dah tahu. Tu lupa tu. Zuhul tu yang kata lupa tu. Wal ghaflah itu iaitu ghaflah ketiadaan mengetahui dengan suatu semata-mata. Apa semata-mata? Yakni sama ada mengetahui sebelumnya ataupun tidak. Tu umum. Tu kata lalai. Dan bermula keduanya zuhur dan ghaflah itu menafikan umum ta'aluk iradat pula. Yang ni juga. Jadi az-zuhul, pandangan kedua ni, az-zuhul akhassu minal ghaflah. Pandangan ketiga, al-ghaflah akhassu minal zuhul. Mana akhassu minal zuhul tu? Dari sudut ghaflah akhassu minal zuhul, dari sudut zuhul itu di sini az-zuhul akhassu minal ghaflah. Pandangan ketiga, al-ghaflah akhassu minal zuhul. Dari sudut al-ghaflah itu ialah hilang mudrikah hal keadaan kekal hafizah. Adapun az-zuhul hilang mudrikah sama ada masih kekal hafizah ataupun tidak. Tu zuhul secara umum pada pandangan ketiga. Kemudian dia buat mari nisbah nisyan pula. Nisyan tu akhassu minaz zuhul. Sebab zuhul ni hilang mudrikah sama ada masih kekal hafizah ataupun tidak. Adapun nisyan memang hilang mudrikah dan hilang hafizah. Jadi an-nisyan akhassu minaz zuhul. Fi hadzal pada pandangan ketiga. Pandangan pertama sama zuhul dengan ghaflah. Itu ulang gaji balik tu dalam Aqidatun Najin. Dan bermula keduanya zuhur dan ghaflah itu menafikan umum ta'aluk iradat pula. Dia menafikan umum ta'aluk iradat, bukan menafikan diri iradat tu, bukan. Kerana barang yang telah terdahulu itu iaitu apa? Iaitu ada sesuatu yang tak bertakluk dengan iradat tu. Itu menafikan umum ta'aluk iradat je, bukan menafikan iradat sungguh. Yang menafikan iradat sungguh tu ilat dan tabiat. Tu ya, betul. Dan ada kalanya dengan ilat ataf beratas belakang. Ada kalanya kita nak rujukkan tu. Dan ada kalanya mengadakan suatu daripada alam atau meniadakan dia itu dengan ilat atau tabiat. Dan yang pertama, mana pertama? Iaitu ilat, iaitu yang pertama tu memberi bekas suatu pada suatu yang lain dengan tiada terhenti ada syarat atau ternafi mani. Ini mudah. Ada Allah, pum, ada alam. Allah tu sebab bagi ada alam. Pum, itu etikad para sifah kafir. Ada Allah, pum, ada alam. Tu kafir. Seperti memberi bekas. Ni seperti beri bekas ni, ini contoh ilat maklul. Contoh ilat maklul. Seperti memberi bekas gerak anak jari pada gerak cincin. Ini gerak cincin tu maklul, gerak jari tu sebab ilat. Maka dia pun i'tiqad Allah Ta'ala itu sebab, alam itu musabbab, ada Allah, ada alam, batu qidam alam ni. Tu yang kafir.
Dan yang kedua, iaitu tabiat itu, iaitu yang kedua, memberi bekas suatu pada suatu yang lain dengan tabiatnya suatu, dengan zatnya suatu. Tabiat bermakna zat dan hakikatnya suatu, serta terhenti yakni berhajat atas ada syarat dan ternafi mani', seperti memberi bekas api pada menghangus ketika ada syarat mana, iaitu syaratnya sentuh, dan ternafi mani', ya ternafi penghalang, iaitu apa penghalang tu? Basah. Jadi kalau puak-puak ahli tabai'iyin kata tak boleh api itu beri bekas kepada sesuatu kalau api itu duduk jauh. Tak boleh juga kalau api itu duduk dekat tapi basah, tak boleh terbakar. Tu maknanya diri api itu beri bekas tapi dengan sabit syarat dan ternafi mani'. Dia bukannya Allah Ta'ala. Tu jadi kafir. I'tiqad tabai'iyun ni. Jadi kalau kita kata api beri bekas dengan tabiat, kafir biittifaq. Tidak ada khilaf. Dan bermula kedua-duanya ilat dan tabiat itu menafikan zat iradat, menafikan diri iradat. Tadi menafikan ta'aluk umum iradat. Kalau ghaflah dengan zuhur tu menafikan ta'aluk umum iradat. Ni menafikan diri iradat, iaitu ilat dan tabiat. Tu ya. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dengan tilik bagi wakil, dengan ditilik bagi wakil, yakni reality notah. Kerana bahawasanya orang yang berkata dengan keduanya ilat dan tabiat itu melaku ia orang tersebut akan keduanya ilat dan tabiat pada sekalian alam, tiada pada setengahnya alam dan tiada setengah. Mana tu? Pada sekalian alam, tiada pada setengahnya alam dan tiada setengah, sama tu. Seperti barang yang telah difardukan musannif. Ialah kalau aqidatun najin, puak tabai'iyun itu dia tidak mentakdirkan ada syarat ternafi mani' itu pada hak Tuhan. Dia bagi hak baru ya malam tu. Tabai'iyun kata ada syarat ternafi mani' ni untuk baharu makhluk. Kami tak bahas tentang Tuhan ni. Walaupun begitu, tapi takdir, andai kata kalau kita nak takdirkan tabai'iyun punya kaedah kepada Tuhan yang ada syarat ternafi mani' pun sah berlaku. Dan itu kalau i'tikad begitu kafir. Kita nak perlakukan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau i'tikad mereka api tu beri bekas, walaupun berkaitan dengan baharu makhluk, tapi tak berkaitan dengan baharu makhluk, api tu beri bekas, tu pun kafir dah. Cuma mereka ni tidak menisbahkan syarat ternafi mani' itu pada Tuhan. Tak dibahas. Cuma kita Ahlussunnah bahas, kalaulah ada begitu, boleh jadi tak? Boleh jadi. Iaitu Allah Ta'ala syarat dia mesti ada pada wakil. Yang kedua ternafi mani', iaitu ternafinya Tuhan yang ada seperti sifat ketuhanan Allah Ta'ala yang lain. Barulah jadinya alam. Itu atas dasar tabiat. Walaupun mereka tak takdir pun tabiat dari sudut ketuhanan. Kita tolong buat takdir. Tu. Itu dia bagi jujur Ahlussunnah ni. Dia kata mereka tak buat, mereka kata tak buat. Kalau mereka tak kata bahawasanya Allah Ta'ala ni bukannya kami nisbahkan mani' dan syarat daripada Allah Ta'ala, mereka sebut, Ahlussunnah sebut puak tabai'iyun ni mereka tidak nisbahkan syarat atau nafi mani' ni pada hak qadim. Mereka bahas hak baru. Cuma kami takdirkan saja kalau terjadi, kalau berlaku jadi macam mana. Boleh tak berlaku? Ternafi syarat, ternafi mani' jadi yang syarat. Boleh? Dengan kata syarat dia iaitu Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan. Tuhan yang ada pada wakil. Ternafi syarat mani'. Mani' dia apa? Mani' itu ada Tuhan selain Allah. Ada dua ni, settle lah, ada alam. Itu. Tu Dan jikalau ada niscaya adalah keduanya. Dan jikalau tiada niscaya adalah keduanya. Mana tadi?
Kalau saya orang yang berkata dengan keduanya melakukan ia akan keduanya itu pada sekalian alam. Tiada pada setengahnya. Nanti ada setengah. Seperti barang yang dia telah difardukan musannif. Barang yang telah difardukan musannif. Ay ada ma iradati ta'ala ma'adzuhul. Apa itu? Tadi hilang dah. Okey, faham. Jadi tiada pada setengahnya tu, dan tiada setengah tu la'allanya lebih lah. Lebih lebih tu la'alla sawab lebih. Dia kata berkata dengan keduanya tadi kerana bahawasanya sya'an orang yang berkata dengan keduanya ilat dan tabiat itu yakni melakukan ia orang yang mengakui tadi tu akan keduanya ilat dan tabiat itu pada sekalian alam. Yang nak mengatakan ternafinya iradat Allah Ta'ala, keseluruhan iradat Tuhan ni, nak ternafinya zat iradat tu, nak ternafinya diri iradat itu, mestilah dia kata ilat dan tabiat itu berlaku pada seluruh alam, tak terlepas sikit habuk pun. Tak terlepas sikit habuk. Mana semua alam ni atas dasar ilat maklul. Semua alam ni atas dasar tabiat. Baru dia panggil ternafinya diri iradat Tuhan. Faham? Ternafinya diri iradat Tuhan. Tiada pada setengahnya. Tiada pada setengahnya. Yang ni tiada pada setengahnya alam. Yang ni tiada dikatakan ternafinya zat iradat itu pada setengahnya. Ni panjang ni. Panjang nak takdir ni. Tiada pada setengahnya alam. Yang ni tiada, yakni tiada menafikan zat iradat itu dengan ditilik pada wakil apabila bahawasanya orang yang berkata dengan keduanya itu melaku ia akan keduanya pada setengah alam. Banyak tu. Ambil balik cuma tu panjang sikit Tadi dia kata bermula kedua-duanya ilat dan tabiat itu menafikan zat iradat, diri iradat dengan ditilik bagi wakil, bagi realiti. Sebab apa? Kerana bahawasanya orang yang berkata dengan keduanya ilat dan tabiat itu melaku ia orang yang berkata akan keduanya ilat dan tabiat pada sekalian alam baru berlaku ternafi zat iradat, diri iradat ternafi. Sekarang ni kalau dia kata ternafi berlaku ilat maklul tapi setengah dia saja, setengah alam, setengah lagi tak berlaku ilat maklul, makna bukannya menafi diri iradat, masih lagi ada iradat lah, cuma menafikan ta'aluk, umum ta'aluk iradat. Lepas tu kata tiada, yang ni tiada menafikan zat iradat dengan ditilik bagi wakil. Apabila orang yang berkata dengan keduanya itu melaku ia akan keduanya itu pada setengahnya, setengah alam. Gitu. Panjang tu. Seperti barang yang telah difardukan musannif. Nokta. Dan jikalau tiada, yakni jikalau tiada apa jikalau tiada, yakni dengan makna ilat dan tabiat itu berlaku pada setengahnya setengah alam, niscaya adalah keduanya ilat dan tabiat itu menafikan bagi umum ta'aluk iradat. Umum ta'aluk iradat juga. Ni tak ada dalam Aqidatul Najim. Jadi nak kata ilat dan tabiat tu menafikan diri iradat ialah kena berlaku pada seluruhnya, tak boleh terlepas sikit pun. Tapi kalau berlaku setengahnya, maka itu tidak menafikan diri iradat, bahkan dia hanya menafikan ta'aluk umum iradat. Gitu ni tak ada lah Aqidatul Najim ni. Tak ada. Boleh jadi gini. Dan jika tiada, yakni jika tiada menafikan zat iradat itu, yakni jika tiada lah ilat dan tabiat itu menafikan zat iradat itu, niscaya adalah keduanya ilat dan tabiat menafikan bagi umum ta'aluk iradat. Sebab berlaku pada setengah. Kalau berlaku pada seluruh, dia menafikan diri iradat dan diri iradat tersebut. Habis.
Dan bermula yang menafikan ilmu, iaitu yang menafikan ilmu, jahil. Dan barang yang pada maknanya jahil, sama ada jahil basit, jahil selapih, atau murakab. Jahil dengan makna tahu dia tu tak tahu, dan dia tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Dan yang pertama iaitu jahil basit, iaitu yang pertama ketiadaan mengetahui dengan suatu mutlaqan. Dan yang kedua iaitu jahil murakab, i'tiqad suatu menyalahi akan barang yang ia barang atasnya, barang yang ia barang atasnya, barang yang ia atasnya dia kata realiti lah, ma huwa fihi, itu barang yang ia barang atasnya, atas waqi', kita kata atas realiti. I'tiqad apa? Sebab dia yakin, dia ilmu. Cuma ilmu itu tak kira ilmu. Sebab apa? Sebab silap. Dia berasa tahu dah. Dia tahu benda itu, Kaabah tu dibesut. Okey, nampak macam tahu. Tapi i'tiqad yang kata Kaabah dibesut tu silap dengan waqi'. Maka dia kata dia ni tak tahu, dan dia ni tak tahu bahawasanya dia tak tahu. Tu jahil murakab. Dan sungguhnya dinamakan jahil murakab itu jahil murakab kerana melazimkan bagi dua jahil. Pertamanya jahil seorang dengan hakikat sesuatu, keduanya jahilnya seorang dengan hal dirinya seorang, kerana bahawasa jahil ia seorang akan bahawa dirinya seorang itu jahil. Dua jahil. Dan bermula dikehendaki dengan barang yang pada makna jahil itu, iaitu zan. Apa zan? Iaitu mendapatkan sebelah yang berat dan waham. Sebelah yang berat. Kalau kita terjadi dia tak terjemah sebelah, dia kata taraf gitu ya. Dia bagi idrakut tarafir rajih. Tanpa dia sabitkan positif ke negatif tak. Mengetahui ke tak mengetahui? Tak. Dari segala dia bagi contoh, yang kata zon ni ialah berat kot mengetahui. Kalau berat kot tidak mengetahui, itu waham. Tu silap contoh itu. Tidak tepat dia bagi. Kalau kita berat ke arah mengetahui, itu pun zon. Berat ke arah tidak mengetahui, itu pun zon. Ringan ke arah mengetahui, itu waham. Ringan ke arah tidak mengetahui, itu waham. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan waham iaitu waham mendapatkan sebelah yang ringan, idrakut tarafil marjuh. Dan syak iaitu syak mendapatkan tiap-tiap daripada dua belah atas bersamaan, idrakut tarafaini ala haddin sawa. Dan bermula yang menafikan hayat, iaitu yang menafikan hayat, mati. Dan iaitu mati satu pekerjaan yang wujudi, lawan bagi mendengar, yakni pendengar. Dan bermula yang menafikan basar, iaitu buta. Dan iaitu basar satu pekerjaan ni, satu perkara lah, amrun yang wujudi, yang bangsa ada, lawan bagi melihat, yakni pelihat. Dan bermula yang menafikan kalam, iaitu kelu atau bisu, iaitu kelu. Itu satu pekerjaan wujudi, lawan bagi berkata-kata, yakni perkata. Yang dengan perkata itu Allah boleh kata. Dan Allah kata apa? Allah berkata-kata segala benda wajib, benda mustahil, benda harus. Tu. Tu adad sifat ma'ani. Mudah tu. Qala al-musannifu wa adadus sifatil ma'nawiyati wadihatun min hadhihi. Artinya bermula segala lawan sifat maknawiyah, iaitu lawan bagi sifat maknawiyah, nyata ia lawan bagi sifat maknawiyah daripada lawan sifat ma'ani. Nyata sebab apa? Qiyas ya. Dan hanya sungguhnya adalah segala yang menafikan ini, tanya ia. Bukan tanya, nyata. Dan hanya sungguhnya adalah segala yang menafikan ini, menafikan sifat manawiyah ini, nyata ia yang menafikan sifat manawiyah ni daripada segala yang menafikan demikian sifat ma'ani dahulu itu. Sebab apa? Kerana bahawasa engkau, apabila engkau ketahui bahawasa yang menafikan kudrat itu lemah, niscaya engkau ketahui bahawa yang menafikan kaunuhu qadiran itu, iaitu kaunuhu ajizan. Saya ambil tak terjemah. Kalau kita terjemah, keadaan Allah Ta'ala yang qadiran itu lawannya keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Dia terjemah itu. Ni kaunuhu ajizan, dia kekalkan. Yang ni keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat lemah.
Dan apabila engkau ketahui bahawa yang menafikan iradat itu benci, niscaya engkau ketahui bahawa yang menafikan kaunuhu muridan itu, iaitu kaunuhu karihan, dan begitulah, yakni kiyahlah engkau kata hingga akhir segala sifat maknawiyah itu. Senang. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, lawannya Allah Ta'ala bersifat dengan sifat lemah. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat hayat, lawannya keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat mati. Keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, lawannya keadaan Allah ya Ta'ala yang bisu. Keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar, lawannya Allah Ta'ala keadaan Allah Ta'ala yang tuli. Keadaan Allah Ta'ala yang berpelihat, lawannya keadaan Allah Ta'ala yang buta. Itu. Yalah beh. Qala al-musannifu wa ammal jaizu fi haqqihi ta'ala fa fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Ni dah habis dah kita masuk dah sampai ke bab yang harus pada akal. Maka esok kita sambung Aqidatun Najid pula. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.